Nanti kamu download lah. Yang rakam dia seorang boleh download. Sebab dia rakam tu ni. Tapi tak daripada mula lah Ustaz. Tak apalah. Sebab dia tu. Najwa. Najwa. Ya. Okay, nanti kamu download. Lepas tu kamu hantar dalam grup. Okey. Okey. Dan berjihadlah pada jalan Allah tentang musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama dalam kalangan orang kufar dan musyrikin. Falaqad ikhtarakum bidini, dan Allah telah memilih kamu pada agamanya, untuk agamanya. Allah pilih orang tertentu untuk berjihad. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي شَرَائِعِ دِينِهِ مِنْ ضَيِّقٍ, dan Allah tidak menjadikan kepada kamu pada syariat agamanya satu kesempitan. Maksud dia macam mana? Kalau buat dosa boleh bertaubat. Lepas tu kalau kita tengok waktu solat kan, dia panjang waktu dia. Kita boleh pilih nak awal ke tengah ke last. Cuma yang tunaikan pada waktu awal, dia dapat pahala lebih lah. Dan Allah Ta'ala tak paksa. Kalau tak mampu puasa, dia boleh buka. Okey, itu maksud dia. Maksud syariat ni dia tak sempit. Dia luas. Fasyara'i'u dinikum ya millatu abikum Ibrahim sallallahu alaihi salam. Okey. Dan syariat agama kamu ialah agama bapa kamu Nabi Ibrahim AS. Kenapa disebut Nabi Ibrahim AS? Cuba tahu. Sedangkan Nabi yang awal-awal sekali adalah Nabi Adam, tapi disebut Nabi Ibrahim AS. Sebab apa? Syariat agama adalah syariat Nabi Ibrahim. Kenapa? Dalam Quran banyak sebut. Cuba tahu, angkat tangan. Tahu ke tak? Rasanya pernah dengar tapi lupa lah Ustaz. Lupa dah. Okey, disebut Nabi Ibrahim kerana Nabi Ibrahim, syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS hampir sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan syariat dia tak sama. Kan syariat ke atas setiap Nabi itu dia berbeza. Tapi kalau nak tengok, Nabi Ibrahim adalah yang paling dekat dengan Islam. Yang paling dekat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nak dekat sama lah. Kalau Nabi Musa, syariat dia jauh juga. Berbeza dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh dia, kalau bertaubat, syariat Nabi Musa, dia kena bunuh. Dia kena bunuh kalau nak bertaubat. Nabi Muhammad SAW tak perlu bunuh diri. Hanya sekadar istighfar ataupun solat sunat 2 rakaat. Okey. Allahu alladhi sammakumul muslimina min qibali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu taala menamakan kamu Islam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia disebut Islam. Fi hadzal kitab, dan kitab ini iaitu Al-Quran, liyakunan Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidan alaikum yaumil qiyamah annahu qad balaghakum ar-risalah. Al-Quran tu menjadi bukti bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan syariat. Wa takunu antum ma'syaral muslimin syuhada 'alan nas yaumil qiyamah. Dan kita orang Islam ni adalah saksi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan syariat pada hari akhirat nantilah. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah salat kamilah, secara sempurna, dia khusyu'inha wa khudu'inha lillah, dengan khusyuk dan patuh kepada Allah SWT. Tapi kalau solat tak khusyuk, dikira menunaikan solat tak? Dikira menunaikan solat tapi pahala tak penuh lah, pahala tak full.
Antara perkara yang pertama yang diangkat akhir zaman ni pada tanda-tanda kiamat, diangkat khusyuk. Wa'atu zakat amwalikum thayyibatan biha. Okey. Dan tunaikanlah zakat. Wasiqu biwa'dillahi lakum. Dan percayalah dengan janji baik Allah SWT kepada kamu. Wa tamassaku bidin, dan berpeganglah dengan agamanya. Wa tawakkalu alaihi, dan bertawakal kepadanya. Wasalu, dan mintalah an ya'simakum min kulli makruhin. Minta apa? Minta Allah SWT memelihara kita daripada segala perkara yang dibenci. Wallahu waliyukum, dan Allah adalah wali kamu, itu pelindung kamu. Wa hafizukum, dan penjaga kamu. Wa nasirukum, pemelihara kamu ke atas setiap sesuatu. Kelebihan jihad. Fadlul jihad fi sabilillah, kelebihan jihad. Innal jihad fi sabilillah subhanahu wa ta'ala min afdalil a'mal. Jihad tu di antara perkara ataupun amalan yang paling afdal. Ada dalam satu hadis, Nabi SAW ditanya, ada tak amalan yang setimpal dengan jihad? Agak-agak ada tak? Cuba teka dia. Agak-agak ada. Amalan apa yang sama dengan jihad? Ada kot. Apa dia? Apa dia amalan yang sama dengan jihad? Tak puas sebut tak saat ni? Okey. Dalam hadis tu tak ada Nabi SAW kata, okey dalam hadis tu Nabi sebut, bila sahabat tanya ada tak amalan yang setimpal dengan pahala jihad, Nabi sebut apa? Ada tak di antara kamu dalam kalangan kami masuk dalam masjid, kemudian dia sembahyang tak berhenti, kemudian dalam satu hari dia puasa tak berhenti, setiap hari dia puasa, kemudian dia baca Quran tak berhenti. Dia buat semua tu berterusan tak berhenti. Lepas tu sahabat pun kata lah, rasa-rasa kami tak ada kot. Lepas tu Nabi tu kata, kalau kata macam tu, makna kata pahala yang sama dengan jihad tak ada. Boleh faham tak? Min afdalil a'mal allati turdi rabbahum anhum ala ma siwahu minal a'mal. Okey. Jihad adalah di antara amalan yang paling afdal yang turdi rabbahum anhum, yang membuatkan Allah Ta'ala redha ke atas kamu. Ala ma siwahu minal a'mal, berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Inna darajatul mujahidin min a'zami darajati inda Allah subhanahu wa ta'ala allati la yanaluha ghairuhum minal jaza'. Okey, tingkatan para mujahid ni, dia duduk di darajat yang paling tinggi lah di sisi Allah SWT. Allati la yanaluha, yang siapa pun tak sampai martabat tu. Yang ketiga, asnar Rasulullah SAW alal mujahidin fi sabilillah. Rasulullah SAW memuji mujahid, iaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Yang apa? Yang bawa senjata dia. Alladhi lazima silahahu wa a'adda nafsah. Yang bawa dia punya senjata dan menyediakan diri dia. Hatta barra jismu,
وانتفش شعره ببعده عن الترف والتنعم والراحة, sampai badan dia rasa letih. Wantafasha sya'ruh, sampai rambut dia pun kusut masai. Sebab apa? Dia menjauhkan daripada kemewahan, nikmat dan rehat. Tafsir ayat wajahidu fillahi haqqa jihadih, maksud dia benar. Yujahidul abdu nafsahu yuslima qalbuhu wa lisanuhu wa jawar yuslima qalbahu wa lisanahu wa jawari lillahi subhanahu wa ta'ala fayakunu kulluhu lillah la li nafsih. Seorang hamba dia berjihad dengan diri dia untuk mensejahterakan hati dia, lisan dia dan anggota tubuh dia kepada Allah SWT saja. Bukan kerana diri dia, la di nafsi. Nombor 2 tu yujahidu syaitan bitakdibi wa adillahi subhanahu wa ta'ala wa ma'asiyati amrih wa ya'muru bil fahsya. Syaitan juga berjihad. Dan jihad dia buat apa? Mendustakan janji Allah SWT wa ma'asiyati amrih, dan melakukan maksiat. Wa ya'muru bil fahsya, dia suruh buat perkara yang keji. Fajahidhu ala kulli failati, tugas kita adalah jahidhu, berjihadlah melawan semua helah-helah dia. Itu tafsir ayat wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dia ada dua. Yang pertama berjihad, seorang hamba berjihad tentang diri dia. Yang kedua, berjihad melawan tipu daya syaitan. Ada 5 tak boleh masuk. Tak. Yang tak boleh masuk, Ustaz tak tahu nak buat macam mana. Mungkin tak guna email MOE kot. Okey, nampak lagi tak presentation ni? Nampak Ustaz. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Dan Allah Ta'ala tak jadikan agama ini satu kesusahan. Okey. Wal muradu, maksud dia dah qasru solah wal iftar lil musafir. Yang kata tak susah tu dia, kalau kita musafir, solat boleh qasar. Wal iftar lil musafir, dan boleh buka puasa kalau kita musafir. Wa salatul ima liman la yaqdiru ala ghairi. Salatul ima maksud apa? Solat menggunakan isyarat bagi siapa yang tak mampu. Contoh orang yang lumpuh, dia kena solat tak? Kena solat. Selagi mana akal dia waras, dia kena solat. Tapi menggunakan isyarat. Dah tak boleh bergerak. Wahubbal jihadu, dan digugurkan jihad. Anil a'ma, kepada orang buta. Wal a'raj, tempang. Wal marid, sakit. Wal adim alladhi la yajidu ma yunfiqu fi ghazwah. Ataupun ghazwihi. Dan orang yang tak ada apa, senjata tak ada, pakaian perang tak ada, kuda tak ada, dia perlu jihad tak? Tak perlu. Wal gharib wa man lahu walidan. Okey. Al gharib maksudnya orang yang berhutang. Wa man lahu walidan maksudnya siapa yang ada mak ayah. Mak ayah yang tua lah, yang perlu dia bersama, yang perlu, yang memerlukan lagi lah. Misalnya mak ayah tua kan. Fala zanba yuznibul mu'minu illa walahu minhu fi dinil islami mukhrijun. Okey, tak menjadi dosa kalau tak berjihad untuk golongan-golongan tersebut. Okey, yang ni kamu baca sendirilah.
afdalul jihad fi sabilillah wa jihadul musyrikin. Jihad yang paling afdal apa dia? Jihad tentang orang musyrik. Ini dalam satu hadis yang kita pernah baca lah tu ni. Jihad yang paling besar apa dia? Kalimatul haqqin anda sultanin jair, iaitu berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Yang tu jihad yang paling afdal. Yang banyaklah imam-imam besar dia melawan pemerintah, lah diseksa, dibunuh, dipenjara, macam-macam lagi. Yang tu adalah jihad yang paling besar. Kalau jihad lawan musuh tu jihad besar juga, tapi tak dikira besar berbanding yang tadi. Yang kalau lawan dengan sultan, pemerintah, dia lawan seorang-seorang. Lawan dengan musuh, dia lawan ramai. Dia jadi berani juga. Okey. A'tallahu, baca lagi lah. A'tallahu lihazil ummah ar-rukhas. Allah SWT memberikan kepada umat ini ar-rukhas, apa dia? Keringanan. Wa takhfifat, keringanan juga. Fil ibadah, dalam ibadat. Yang ketiga, faradallahu subhanahu wa ta'ala as-salata wa zakata wa tamassuk bi syariah. Allah Ta'ala memfardukan salat, zakat dan berpeganglah dengan syariat. Tajuk yang kedua kita terus lagi. Al-mu'amalah ma'a ghairi muslimin. Maksud apa al-mu'amalah? Pergaulan dengan orang yang bukan Islam. Ini surah Al-Mumtahanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ila akhiril ayat. Okey. Uswatun maksudnya qudwatun, iaitu teladan ataupun contoh. Hasanah thayyibah, baik. Yarju, harap. Yu'amilu, bercita-cita. Yatawalla, yu'arid, maksudnya berpaling. Sama ada makna. Al-muqsitin, al-adilina fi hukmih, iaitu adil dalam hukuman. Dan para Zaharu, sa'idu, au awinu. Zaharu itu maksudnya sa'idu, membantu. Bukan sa'idu, sa'adu. Fi'al madhi, bukan fi'al amar. Sa'adu, awanu. Mereka membantu, mereka menolong. Tawallahum, tatakhiduhum awliya. Mengambil mereka sebagai wali. Wali itu dia pelindung. Okey. Cara ayat secara ringkas. Ayat yang mulia ini mengingatkan orang mukmin, tuzakirul mukminina, iaitu mengingatkan, bukan baca tazkuru, tuzakiru, mengingatkan. Min atba'in Nabi SAW, mengingatkan pengikut-ikut Nabi SAW, dan bagi mereka, bi'anna lahum, bahawa sesungguhnya bagi mereka satu pengajaran balighah sampai di Nabi Allah Ibrahim alaihi salam wa man ma'ahu min ahli iman qudwatun thayyibatun li kulli mu'minin billahi ta'ala wa yaumil ba'si wan nusyur. Mengikut Nabi SAW, Nabi kata apa? Ada pengajaran yang sampai pada Nabi Allah Ibrahim AS. Dekat Nabi Ibrahim itu adalah contoh yang boleh kita ambil. Likulli mu'minin billah, bagi orang yang beriman dengan Allah dan hari kebangkitan, wan nusyur, hari kembali. Wa amma man yu'aribu an amrillahi subhanahu wa ta'ala wa nahi.
dan siapa yang berpaling daripada kesuruhan Allah dan larangannya. Allahu waliyyun 'anil khalqi ajma'in. Allah Ta'ala kaya daripada ciptaannya semua sekali. Maksud apa? Maksud apa Allah kaya? Maksudnya Allah tak berhajat langsung. Sama ada kita buat ibadat ke tak buat ke, tak memberi kesan kepada Allah Ta'ala. Andai kata satu dunia ni tak beribadat kepada Allah Ta'ala, tak ada kesan langsung, kuasa Allah Ta'ala tak akan berkurang walaupun sikit. Itu maksud orang ni. Allah Ta'ala kaya daripada makhluknya. Saya lagi nak tanya maksud ni. Ustaz tak tahu kamu ikut ke tak ni? Asallahu subhanahu wa ta'ala an yaja'ala bainakum al-mu'minina wa bainal ladhina adaitumuhum min aqaribikum minal musyrikin muhabbatan. Okey, ni maksud dia. Ayat ni nak buat apa? Okey. Kalau kata orang kafir tu, dia seorang yang baik, dia tak menentang Islam. Cuma berbeza dari segi agama saja. Tapi dia tak kacau orang Islam. Apa yang Allah Ta'ala suruh, buat baik kepada dia. Buat baik kepada dia. Seperti mana orang Islam yang lain. Okey. Yang bawah tu, huraian lanjut dah. Okey, tengok sebab nuzul. Sebab apa ayat ni turun. Ayat yang ketujuh. Allah SWT berfirman kepada orang mukmin, laqad kana lakum fi Ibrahim, bagi kamu pada Nabi Ibrahim itu, wa man ma'ahu minal anbiya, dan nabi-nabi yang bersama dengannya dan wali-wali. Yang bersama dengannya adalah contoh teladan bagi kamu. Dekat Nabi Ibrahim, dekat nabi-nabi yang lain, dekat wali-wali yang lain adalah contoh teladan bagi kita lah untuk kita ambil. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim menunjukkan contoh teladan yang baik, bermuamalah dengan orang kafir dengan contoh yang baik. Kalau orang kafir itu tak menentang lah. Okey. Itu sebab turun ayat yang ke-7. Sebab turun ayat yang ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Ta'ala melarang. Allah Ta'ala tak melarang kamu. Buat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu pada agama. Okey, cerita dia macam ni. Okey. Ada seorang ibu kepada Sayyidatina Asma. Nama dia Hutailah. Ibnatu Abdul Uzza. Nama dia Hutailah. Ibnatu Abdul Uzza. Dia ni isteri kepada Abu Bakar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar menceraikan dia sebelum Islam lagi. Abu Bakar cerai dengan dia. Dan waktu tu dah dapat adalah Sayyidatina Asma. Dan dia adalah mak kepada Sayyidatina Asma. Maknanya dia dalam keadaan kafir. Satu hari dia main rumah Asma. Dia main rumah Asma, dia bawa hadiah. Tu. Dekat perkataan bihadaya. Dia main bawa hadiah. Apa dia hadiah dia? Antara dia boleh. Tu. Bibabin. Wakirzin. Wasamnin. Maksud apa? Dia main bawa majrin. Dia main bawa makanan. Makanan lah. Wahia musyrikah, dalam keadaan dia orang yang musyrik. Tapi dia baik. Lalu Asma pun confused lah. Boleh ke tak terima hadiah tu? Lepas tu, dia pun bertanya saudara dia, iaitu Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW. Asma kakak ke adik kepada Sayyidatina Aisyah? Kakak ke adik?
Dia tanya ni. Tak, ya, saya tak faham. Tak faham? Saya tak faham, Ustaz. Tak, maksudnya cerita tentang siapa sekarang ni. Sekejap. Pening. Pening ya? Okey. Saya Ayat ni balik. al-mu'amalah. Ya, al-mu'amalah. Ma'a ghairil muslimin ni maksud dia. Cara kita nak muamalah bersama dengan orang yang bukan Islam. Dalam ayat ni Allah Ta'ala nak kata apa? Nak habak kata, kalau orang kafir tu, dia baik. Dia tak menentang Islam. Cuma agama dia saja berbeza dengan Islam. Cuma agama je. Dia tak Islam tapi dia baik. Apa yang kita kena buat? Kita kena layan dia seperti orang Islam yang baik. Dia faham? Okey, faham. Dekat sebab nuzul tu, mak Sayyidatina Asma. Nama dia dah, Utailah. Utailah ni mak kepada Sayyidatina Asma. Isteri Abu Bakar. Tapi Abu Bakar dah cerai dah. Dah cerai kan dia sebelum masuk Islam ni. Sebelum Abu Bakar masuk Islam. Just isteri yang masa tu ni Kailah ke? Kailah tu kan yang isteri Abu Bakar? Tak tahu apa nak jelas suara kamu. Kailah tu ke yang isteri Abu Bakar tu? Ya, Utailah. Okey, faham. Isteri Abu Bakar ataupun mak kepada Sayyidatina Asma. Okey. Sayyidatina Asma adalah kakak kepada Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW. Dia ingat orang kata kalau dia ingat bila masuk Islam, berbeza sejak agama, tak boleh nak terima hadiah daripada mereka. Daripada mana-mana orang kafir. Dia pun confused. Lepas tu, dia tanya lah Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah tu, ditanya Nabi. Kan? Pasal alat Aisyah tu an-Nabi ya. Siapa yang tanya? Sayyidatina Aisyah dia tanya Nabi. Lalu turunlah ayat ni. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah Ta'ala tak melarang kamu berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu pada agama. Boleh faham? Faham. Fa'amaraha an taqbala hadiyataha wa an tudkhilaha baitaha. Nah, maka Nabi SAW suruh dia. Dia tu siapa? Asma' tadi lah. Suruh Asma' terima hadiah dan suruh abang kata mak dia tu boleh masuk rumah. Bukan kata pulau tu kalau dia tak menentang Islam. Okey. Okey, hanya time ni apa isteri Abu Bakar tak masuk Islam lagi lah. Abu Bakar pun tak masuk Islam waktu tu. Oh, okey. Waktu tu dia dah cerai dah dengan Utailah. Jadi dia nak sambung balik. Pasal Asma' tu anak dia. Silaturahim tu dia tak putui. Jadi dia pun nak hubung silaturahim, mainlah bagi hadiah. Oh, baru faham. Okey. Tak faham boleh mencelah. Tanya tu ya. Tanya je. Tak faham tanya. Okey. Ayat tadi pun sama je. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Yang dia nak tentang Nabi Ibrahim dan para Nabi yang lain adalah contoh teladan bagi kita untuk kita ikut. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Lebih kurang macam ni kan. Sebab nuzul tadi juga. Allah Ta'ala tak melarang kita daripada berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi Islam walaupun dia kafir. Ustaz tak mau hurai panjang-panjang. Dah pukul 8.38 lah. 4. Okey. Yang ni tajuknya lah. Kau soal apa? Sahabat tengok. Buku ada ke tak kat depan?
Surat 256. Allah. 256. 296. 56. 256. 56. Ya, Okey, 256. 256. Okey, maksud dia kan ada bersikap ala tashilatil ammah. Yang ni 3S saja yang nak belajar. 3K, 3AN tak lagi. Ada kelas 3AN tak dalam ni? Ni adab dengan hatam dawab. Jaga hatam dawab. Ya. 3K tak lagi kan? Tak rasanya. Okey. Yang ni sat je, kita publish sat je. Okey. Tengok gambar yang sebelah kanan tu pada. Gambar apa tu? Station bus. Apa ni? Ni. Yang ni. Nampak tak Taman kereta? tema. Apa taman permainan? Ya, playground lah. Playground di mana? Tak Di nak luar nampak negara. apa. Di luar negara, bukan di Malaysia. Jadi semua gambar luar negara. Pondok telefon di UK. Lepas tu bus stop di Jepun. Tengok tulisan tu. Bukan di Malaysia lah. Yang ni yang terpelihara. Okey. Yang ni ada kan? Dalam tajuk Pak Isra. Ada Ustaz. Ada, okey. Tengok, atas silatul ammah. Maksud dia kan, ta'rif dia. Al-khadamatul ammah allati a'addaha al-hukumatu fi amakin ammah hatta yastafida minha sya'bu. Maksud dia, perkhidmatan awam yang disediakan oleh kerajaan di tempat awam sehingga boleh dimanfaatkan oleh rakyat. Sya'bu tu rakyat. Contoh yang dia bagi dia, al-marahidul am, al-marahidul am, landas awam, khawatir telefon, salatul muhmalat, maksudnya baca salatul muhmalat lah, bab kaf di depan tu, tong sampah, perantian bas dan lain-lain lagi. Dari dia, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Daripada Quran. Daripada hadis, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Yang ni kamu hafal salah satu. Wala tusrifu, jangan membazir, jangan melampaui batas. Jangan berlebih-lebih. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang yang berlebih-lebih. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Allah SWT menulis al-ihsan, kebaikan bagi setiap benda. Yang ni penting Ada bustikhdam litashilatil ammah. Ada menggunakan penggunaan awam. Isti'amaluha wifqa nizamihal muhaddad. Guna selari dengan peraturan yang ditetapkan. Mura'atun li syu'uril akharin 'inda isti'amaliha ma'ahum. Meraihkan perasaan orang lain ketika menggunakannya bersama mereka. Al-ikhbaru an talifia ila al-hay'ati al-mas'ulati anha. Memberitahu tentang kerosakannya kepada orang ataupun pihak yang bertanggungjawab. Ayakuna mas'ulan lil khitabi ala salamatiha. Hendaklah bertanggungjawab menjaga kesejahteraannya. Istikhdamuha biduni israfin wala tabdirin. Menggunakannya tanpa membazir. Israf ni dia lebih dia boros. Tabdir, membazir. التناصح بالخير والإرشاد إلى استخدامها بشكل صحيح. Saling menasihati antara satu sama lain dengan kebaikan. Wal irsyad, guide. Cara penggunaannya dengan cara yang betul.
Apa faedah? استفاد الناس من التسهيلات العامة بكثير لا سيما في أوقات طارئة. Mengambil faedah pada kemudahan awam, lebih-lebih lagi pada waktu kecemasan. Itu faedah dah. Inna suyaha yatamatta'una bijawlatihim ila al-balad alladhi tuhafazu ala tashilatihi al-'ammah. Pelancong, as-suyah pelancong, menikmati perjalanan mereka ke negeri yang menjaga kemudahan awam. Negeri ke negara ke balad sama. Inna sya'ba alladhi yuhafizu ala tashilati al-'ammah qad hadda syafra al-hadara. Rakyat ataupun bangsa yang menjaga kemudahan awam ini menunjukkan ketamadunan, menunjukkan bangsa yang bertamadun. الحفاظ على التسهيلات العامة رمز لكرامة أخلاق الشعب. Memelihara kemudahan awam. Ramzun maksudnya simbol. Likaramati akhlaqi sya'bi. Simbol kemuliaan akhlak rakyat tersebut. Khafdu mizaniyatul hukumah biuslahi tashilatil 'ammah bihalika. Mengurangkan bajet kerajaan untuk membaiki kemudahan awam yang rosak. Dapat ke tak tahu lah baju ni. Nanti tengok rakaman. Rasanya banyak perkataan yang kamu dah boleh. Dah tahu dah. Perkataan mudah-mudah lah. Okey. Hati dah. Okey. Nak tanya. Ada tak lagi jihad pada zaman lah? Ikut kedak ni. Ke leno. Belajar Ustaz. Apa dia? Belajar. Oh, ada ingat aku. Tak apa jelas. Apa dia? Belajar. Siapa cakap dengan Ju? Alisa. Alisa. Alisa Alisa. 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 Apa dia kata? Kamu kata apa? Jihad pada zaman lah? Kita belajar. Belajar? Ya, itu yang tepat. Tak perlu kita nak angkat senjata pergi Palestin, pergi Syria, di mana-mana negara. Jihad yang terusak pada zaman lah adalah bentuk ilmu. Dakwah. Ya, sama lah tu. Apa-apa saja yang berkaitan untuk meninggikan agama Islam, dia dikira jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa keluar untuk ilmu, dia dikira berjihad. Hatta yarji', sehinggalah dia kembali. Jangan sampai tak balik langsung, balik juga. Okey. Faedah lain yang tadi.
contoh yang mengatakan syariat Islam ni syariat yang luas, tak sempit ada. Beri satu. Boleh Ustaz? Contoh syariat Islam yang kata tak sempit. Contoh dia mana? Fawaz, turun jawab Fawaz. Fawaz on saja kot. Kan lena Fawaz. Ustaz, saya tak kena Ustaz. Apa dia? Ulang sekali lagi. Kuat sikit. Fawaz tak dengar. Tak jelas. Saya ada Ustaz, tak kena. Oh, tak lena. Nah, jawapan dia apa dia? Jawapan Fawaz. Soalan Ustaz, saya tak nampak Ustaz tanya soalan. Tak faham soalan. Nah, dalam ayat tu, tajuk jihad. Allah Ta'ala kata agama Islam ni tak sempit, tak susah. Contoh yang kata tak susah tu dekat mana? Buat mai tu contoh. Tak jelas Ustaz. Saya tak sangkut, dengar sangkut. Sangkut pula dah. Yang lain jelas tak? Yang lain pun sangkut lah. Dengar aja Ustaz. Dengar aja. Najwa suara kamu suara tak? Alisa macam nak jawab. Dengar Ustaz. Apa dia jawapan dia? Jawapan. Solat. Orang yang bermusafir dia dibenarkan untuk qasar solat dan iftar seketika berpuasa. Ya, bagus Syifa Patricia. Tu contoh dia. Yang tu yang tak mau jawapan tadi. Boleh tak Fawaz? Dia boleh jawab tu, cuma line slow. Boleh Ustaz, boleh. Clear pula tu. Okey. Satu lagi soalan. Last. Sebab nuzul pada ayat la yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ayat tu dia cerita tentang apa? Dan sebab nuzul dia benar. Cuba cerita tak? Nak panggil siapa? Hanan ada Hanan. Nama ada. Orang ada tak? Hanan. Hanan 3S. Ada. Cuba cerita sikit. Buku ada kat depan tak Hanan? Ada. Ya, jawapan Hanan. Apa dia? Nak jawapan. Jawapan pada soalan tadi kah? Nak habis dah ni. Kamu pun nak sambung tidur kan?
Ada kelas lepas ni. Kita dah berhenti dah semua. Ada je Ustaz. Ada Ustaz ada. Ada lagi ni. Okey. Apa siapa nak jawab soalan tadi? Anan ada je jawapan tak ada. Afiqah orang yang paling awal sekali masuk. Jawab Ustaz Afiqah. Amalina masuk kod mana? Guna MOE ke guna Gmail? Siapa nak jawab? Jawab cepat. Dah habis cepat. Angkat tangan. Ulang soalan Sifah Ustaz. Batrisya. Ulang soalan. Tak jelas. Kurang sikit. Kurang sikit. Kurang Ni jelas. soalan dia. Ni baru dengar. Ya Allah. Ni soalan dia tentang ayat ni. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Nampak tak dekat slide tu? Nampak. Ayat ni. Okay, cerita sikit tentang ayat ni dan sebab nuzul. 2 minit kan? Tadi yang tanya, Sifah Batrisya. Soalan jelas tak tadi? Afiqah. Yang cerita pasal Allah tak melarang kita untuk berbaik kepada orang kafir tu. Sekejap. Yang Ustaz cerita tadi tu lah kan. Yang Allah tak melarang untuk kita berbaik dengan orang yang bukan selain Islam. Orang kafir lah. Ya. Dia punya sebab nuzul? Yang cerita tentang apa Abu Bakar berikan hadiah untuk anak dia. Abu Bakar kan Untuk isteri dia. isteri dia. Silap. Kalau kita sebut dia lah Untuk merapatkan, untuk menghubungkan silaturahim tu ha. Dia bagi dekat siapa? Siapa WhatsApp Bagi dia? dekat anak Nama apa apa? ni? Anak dia apa nama? Asma. Lepas tu? Lepas tu Asma ragu-ragu boleh ambil ke tak? Ya. Lepas tu dia buat apa? Pergi tanya Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah tu kakak ke adik? Adik. Pada Adik. Sayyidatina Asma. Adik. Asma. Ya. Isteri daripada Asma siapa dia nama? Apa Ustaz? Isteri daripada Asma, suami daripada Asma nama apa? Sahabat yang besar. Tak ingat? Suami dia nama apa? Satu ni Ustaz. Tak tahu. Suami kepada Sayyidatina Asma. Sekejap. Google ke? Zubair. Zubair? Zubair. Sampai biar lah awak. Ya.
Ya. Zubair bin Al-Awwam. Ya. Tapi kalau Ustaz tanya, Fatah Hamid suami kepada siapa? Semua orang tahu. Kan? Tak tahu. Allah Ustaz. Okeylah. Okey, jangan lupa. Nanti kalau awal tahun nanti, mungkin ada ujian lah. Lepas tu ada juga 3K kata subjek-subjek tertentu kan. Tapi Ustaz masuk syarat itu, dia kata semua subjek. Wallahualam lah. Kalau pilihan, kamu prepare saja. Bagi letak usuluddin yang terbaik. Dan semua subjek lah. Semua subjek. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada tahun depan kalau mau panjang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa, kamu boleh tanyalah dalam Telegram sajalah. Okay Ustaz, masih. Ustaz, masih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima Jumpa lagi. kasih Ustaz. Minta maaf kalau